Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, macam mana semua selepas exam selama 2 minggu lebih kurang kan? Okey, cikgu harap semuanya masih lagi sihat dan boleh meneruskan PDPR seperti biasa. Okey, sebelum exam hari tu kita dah start graf jarak masa bab 7 graf gerakan. Okey, kita dah masuk graf jarak masa 2 hari bulan 9 hari tu. Okey, jadi untuk hari ni kita akan sambung. Okey, muka surat 187. Okey, tengok standard pembelajaran. Mentafsir graf jarak masa dan menguraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okey, jadi macam mana kita nak tafsir graf, macam mana kita nak huraikan graf gerakan ni lah. Okey, sekarang ni kita ada rajah 1 dan rajah 2. Okey, sekarang kita tengok dulu rajah 1. Okey, graf untuk rajah 1. Okey, teliti dua bentuk graf jarak masa di bawah. Okey, teliti dua bentuk graf jarak masa di bawah. Okey, tengok rajah 1. Okey, rajah 1 menunjukkan suatu gerakan, okey, dari O ke C. Okey, satu gerakan dari O ke C. Yang warna pink tu. Okey, sejauh S meter. Okey, S ni sejauh S meter, iaitu jarak lah, kita tak tahu. Okey, dalam tempoh T saat. T saat ni masa. Okey, jadi kita tengok daripada O ke A. Okey, kecurunan graf adalah positif. Kecurunan OA mewakili kelajuan gerakan. Okey, maksudnya yang ni mewakili kelajuan gerakan ni, OA. O ke A. Okey, kemudian gerakan dengan laju seragam. Gerakan sejauh S 1 meter dalam tempoh T 1 saat. Okey, sekarang tengok A ke B pula. A ke B. Daripada A ke B. Okey, kecurunan kita sifar. Sifar. Tidak ada perubahan jarak. Bermaksud gerakan terhenti, pegun. Maksudnya tak bergerak lah. Kalau naik kereta, kita macam stop lah kat situ. Okey, pegun untuk tempoh masa. Kita nak tahu tempoh masa berapa, tolak lah. T2 tolak dengan T1. Okey, sekarang kita tengok B, C pula. Okey, B ke C, kecurunan kita tengok pun positif. Okey, gerakan diteruskan sehingga C. Okey, sekarang tengok O ke C. Macam mana nak tafsir O ke C? Okey, O daripada O pergi ke C balik tu gerakan sejauh S meter dalam tempoh T saat. Okey, daripada O ke C. Okey, kita boleh bagi tahu gerakan sejauh S meter dalam tempoh T saat. Okey, macam tu. Okay, sekarang kita tengok rajah 2. Okey, rajah 2 menunjukkan suatu gerakan dari O ke R melalui P dan Q. Rajah 2 menunjukkan suatu gerakan dari O ke R melalui P dan Q. Okey, OP, tengok OP. O pergi P. Okey, O pergi P, kecurunan graf positif. Okey, gerakan sejauh S meter, masa kita T1. Okey, P ke Q ni pula. Okey, P ke Q tidak ada perubahan jarak, pegun. Pegun untuk tempoh masa. Okey, nak kira tempoh masa T2 tolak dengan T1. Okey, Q pergi ke R. Q pergi ke R. Okey, yang ni menunjukkan apa ni? Kecurunan dia negatif. Okey, kelajuan negatif menunjukkan objek bergerak balik ke tempat asal atau bergerak pada arah bertentangan. Maksudnya dia pergi dan balik. Okey, graf ni kita boleh juga bagi tahu dia graf pergi dan balik. Okey, OR. Macam mana nak tafsirkan graf OR?
Okay, OR gerakan sejauh 2S. Kenapa 2S? Sebab pergi dan balik dalam tempoh T saat. Okey, sekarang tengok contoh 4. Okey, graf jarak masa di sebuah menunjukkan gerakan sebuah kereta dan sebuah bas persiaran. Okey, graf OA mewakili kereta dari Puchong ke Bandaraya Melaka. OA yang warna pink tu. Yang tu adalah kereta Puchong ke Bandaraya Melaka. Graf BC yang warna hijau tu gerakan bas persiaran dari Bandaraya Melaka ke Puchong. Tentukan beza laju dalam kilometer per jam kedua-dua kenderaan tersebut. Okey, laju kereta. Laju kereta, tengok dulu beza jarak yang dilalui bagi dengan beza masa yang sepadan. Okey. Untuk laju kereta daripada kosong pergi ke A. Alright. Sorry. Okey. Daripada O pergi ke A berapa kilometer? 150 kilometer. Okey, 150 kilometer tolak dengan jarak yang pertama tadi, 0 kilometer. Okey, masa yang diambil adalah 2 jam ni. Okey, A ni turun 2 jam. Jadi bahagi dengan 2 lah. Jadi kita akan dapat 75 kilometer per jam. Ataupun boleh tulis dalam keadaan macam tu. Okey, laju bas persiaran bermula daripada 150 km dan berakhir pada kosong ni. Okey, jadi beza jarak yang dilalui, ambil yang kosong dulu. Kosong tolak dengan 150 bahagi dengan berapa jam? Okey, 3 jam tolak dengan kosong. Mula-mula 0 jam. Okey, ambil masa selama 3 jam. Jadi kita akan dapat negatif 50 km per jam. Okey, tanda negatif tu bermakna arah gerakan bas persiaran bertentangan dengan arah gerakan kereta. Arah yang bertentangan. Jadi jawapan dia 50 km per jam. Okey, macam mana nak cari beza? Tolaklah. Beza laju 75 km tolak dengan 50 km per jam. Dapatlah 25 km per jam. Okey, contoh 5. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Pegun. Yang mana? Yang tiada kecerunan ni lah kat sini pegun ni. Patutlah. Okey, pegun ni kat sini. Berlakunya pegun, tak bergerak tu. Jadi masa 3 tolak dengan 2. Dapatlah 1 jam. Jadi tempoh 1 jam tu dia dalam keadaan pegun. Laju kereta sejam yang pertama dalam kilometer per jam. Okey, sejam yang pertama dalam kilometer per jam. Okey, sejam yang pertama 150 tolak dengan 0. Ni 150 tolak dengan 0. Okey, bahagi dengan 2 tolak dengan 0. Laju kereta ni sebab dia sama, dia seragam kan ni. Daripada ni 1 jam yang pertama hingga 2 jam yang pertama tu laju dia adalah seragam. Jadi bolehlah kira laju macam ni. Okey, nanti dapat 75 km per jam. Jarak bagi masa je. Laju, jarak bahagi masa. Okey, sekarang nak kira laju. Okey, yang B. Huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit terakhir. Kita nak kira laju kereta untuk 90 minit yang terakhir. Okey, 90 minit yang terakhir. Okey, dah pergi sampai 270 km. 270 km. 90 minit yang terakhir tempohnya. Jadi dekat sinilah kan. Tu kita nak kira. Jadi 270 tolaklah dengan 150. Start daripada sini.
Tak boleh situ. 150. Okey, masa pula 4.5 tolak dengan 3. Dapatlah 80 km per jam. Okey, huraikan gerakan. Huraikanlah kereta bergerak sejauh 120 km dengan kelajuan 80 km per jam bagi tempoh 90 minit terakhir. Macam itulah cara nak huraikan. Macam mana dapat 120? Ni 270 tolak 150. Dapatlah 120. Okey, sekarang contoh 6. Okey, Sahana berbasikal ke pejabat pos untuk menghantar kad ucapan Hari Raya Aidilfitri kepada kawan karibnya. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi dan balik Sahana dari rumahnya ke pejabat pos. Tentukan, yang pertama, jumlah jarak keseluruhan perjalanan Sahana dalam kilometer. Okey, kalau tengok graf macam ni, kita dah tahu dah graf pergi dan balik. Jadi, perjalanan pergi 2 km, perjalanan balik pun 2 km. Jadi, jumlah jarak kita 4 km. Okey, jadi dah dapat dah jawapan yang pertama, jumlah jarak 4 km. Okey, nilai T jika Sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam ke pejabat pos. Okey, dia nak nilai T, masa tu kan. Kelajuan 8 km per jam. Kita nak cari nilai T. Okey, yang ni. Masa sama dengan jarak bahagi laju. Okey, jarak 2 km. Laju 8 km per jam. Jadi 0.25 jam. Ubahlah 0.25 jam ni boleh jadi 15 minit. Jadi dia nak nilai T. Nilai T. Nilai T ni waktu dalam sistem 24 jam. Kena tukarlah masuk dalam sistem 24 jam. 9.20 tambahlah dengan 15 minit jadi 9.35. Okey, ni tip dah ada dah. Laju sama dengan jarak bagi masa. Nak cari masa, pindah tukar sini, laju turun bawah. Macam tu. Okey, B. Huraikan perjalanan Sahana dari pejabat pos ke rumahnya. Kita kena carilah perubahan kelajuan dia tu. Okey. Kadar perubahan jarak daripada kosong ni sampai sini kan. Ni 2 km. Daripada 2 km patah balik. Okey, yang ni. Okey, masa diambil 10.10 tolak dengan 9.50 ni dalam sistem 24 jam. Tukarlah bagi dengan 60. Okey, dapat negatif 6 km per jam. Negatif ni menandakan arah yang bertentangan. Menandakan pergi dan balik. Jadi 6 km per jam. Jadi Sahana berbasikal sejauh berapa kilometer? 2 km. Dalam tempoh berapa minit? Ni tolak ni. 20 minit dengan kelajuan 6 km per jam. Kena ada jarak, kena ada tempoh masa, kena ada kelajuan dia berapa. Okey, gerakan dengan kelajuan yang berbeza. Okey, macam mana pula gerakan dengan kelajuan yang berbeza? Okey, kelajuan suatu gerakan biasanya berubah-ubah sepanjang suatu perjalanan. Dalam situasi ini, laju purata digunakan. Okey. Laju purata, dia dah bagi dah jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa yang diambil. Okey, contoh 7. Puan Zabeda ingin melawat kawannya yang tinggal di Muar. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabeda dengan kereta dari Segamat ke Muar melalui Tangkak. Hitung laju purata perjalanan Puan Zabeda dari Segamat ke Muar dalam kilometer per jam. Okey, tengok yang A dulu. Laju purata. Okey, yang A laju purata. Jumlah jarak bagi jumlah masa. Okey, jumlah jarak berapa? 80 km. 80 km. Okey, masa yang diambil 1.5 jam. Jadi bahagilah, dapatlah 53 1/3 km per jam. Okey.
Okey, kemudian B. Jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari segamat ke tangkak, okey, daripada segamat ke tangkak, okey. Alah, nak bergerak pula. Dari segamat ke tangkak, okey, ni jarak dia. Dari segamat ke tangkak 50 km per jam. Hitung jarak di antara tangkak dengan muar dalam kilometer. Okey, masa dah ada 1 jam. Sekarang ni kita tak ada jarak. Kita dah ada kilometer. Okey, jadi nak kira jumlah jarak, laju purata, darab jumlah masa. Jadi 50 km per jam darab dengan 1 jam. Dapatlah 50 kilometer. Okey, 50 kilometer. Tangkak dengan muar. Tapi dia nak tangkak dengan muar. Tangkak dengan muar 80, tolaklah dengan 50 lah. Dapatlah 30 kilometer. Okey, yang C. Huraikan gerakan kereta dari segamat ke muar. Okey, mula-mula bagi tahu dulu berapa kilometer dia bergerak. Ya, 80 kilometer. Dalam tempoh berapa jam? 1.5 jam. Kelajuan dia berapa? Okey, laju purata 53, 1/3 km per jam. Okey, kena banyak-banyak buat latihan, insya-Allah dapatlah. Yang ni senang saja. Okey, praktiskan diri 7.1B. Okey, cikgu nak awak buat soalan nombor 1. Okey, kemudian cikgu nak awak buat soalan nombor 3. Okey, untuk penyelesaian masalah, okey, cuba buat soalan. Okey, soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Okey, nanti kita akan masuk graf laju masa. Habis dah lah yang ni. Okey, so lepas tengok video cikgu ni, jangan lupa buat latihan cikgu bagi tadi. Jangan lupa isi kehadiran. Okey, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.